Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadatin Nabi Safar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa ila arwah ya abaihi wa ali ashabihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ibadillahi salihin wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal muallimin wa muallimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نبينا وحبيبنا وشفيعنا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وأقوالنا وأفعالنا على دينك وعلى طاعتك وعلى ملة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت أرضا بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير. أما بعد. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah, rafa' syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik serta inayah daripada Allah Subhanahu wa taala yang terus memilih kita dan menggerakkan hati kita untuk bersama-sama memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan satu tuntutan, bahkan menjadi satu kefarduan untuk kita bersama-sama melaksanakan sembahyang berjemaah. Jadi alhamdulillah juga dalam suasana terubahnya dunia pada hari ini, jadi kita boleh berkuliah balik. Kalau tengok dalam kitab ni, tarikhnya 13 bulan 3 dulu. 13 bulan 3 lah, lama kan sat dah tu dia lah. Jadi alhamdulillah kita dapat diberi ruang peluang kembali. Jadi dalam kita cubalah ikut apa-apa yang kita kata arahan yang bukan untuk bentuk maksiat. Pertama sekali, ikut SOP itu bukan maksiat. Bukan maksiat, cuba satu kaedah untuk nak kawal penyakit. Dan satu lagi kita kata bagaimana diminta kita cucuk vaksin. Bukan makna cucuk vaksin tu tak mati. Mati. Tak cucuk vaksin mati, cucuk vaksin pun mati. Cuma dalam cucuk vaksin ni dua keadaan. Keadaan yang pertama, kalaulah kita cucuk vaksin, mungkin dia mai tu tak teruk sangat. Ada kawan kena baru ni, tapi alhamdulillah ikut tu tahap 4. Okey. Apabila dia lengkap dos, jadi dia maknanya banyak membantu dia. Alhamdulillah dah lah ni duk mengajak dalam hospital lah, sebab tak habis lagi apa kuarantin tu. Tu imam duk mengajak di hospital lah. Hak mana-mana grup tu, alhamdulillah. Yang satu lagi kena kat sepupu, memang meninggal macam mana puncanya, apabila dia kena dos yang kedua tak berapa sihat, dia pergi menega juga. Tu silap dan tentulah, sebab musabab nak matilah. Pergi menega juga. Duk berasa tak apa kot, tak apa. Jadi sebenarnya waktu tu badan yang agak lemah. Maksudnya dia pun kita kata vaksin itu tak boleh serasi dengan dia. Jadi tengah duk pening dia pergi waktu tu, pak kena. Boleh memang meninggal lah. Jadi itulah kena beringat juga. Yang apabila ambil dos yang kedua ataupun dos yang pertama,
apabila kita rasa tak sihat, rasa tak ni, jangan duk keluar lah. Memang doktor pun pesan macam tu. Cuma satu usaha dan ikhtiar kita peringkat awal. Kalau kita kena ataupun sebelum kena pun tak apa, amalkan, ambil jintan manis. Jintan manis rebus. Macam kita paket kecil itu boleh satu cawan teh. Satu cawan teh rebus bagi lama sikit, minum. Letak gula sikit je. Apa vaksin ini, kita kata COVID ni dia melibatkan, dia ganggu kepada paru-paru. Dia menyebabkan menjadi penyebab gelema yang begitu banyak. Jintan manis ni peranan dia tuan-tuan, dia pecahkan gelema tu. Kalau budak-budak dia akan sampai muntah keluar ketir-ketir. Kalau budak 2 tahun ke tu, jangan terkejut bagi minum dia, memang dia akan muntah keluar. Muntah keluar. Jadi lepas tu dia selesalah. Untuk kita orang dewasa ni dia akan turun ke bawah. Apabila pun kalau tuan-tuan berasa hidung nak berengih apa semua tu, ambil tu. Ini kita kata perubatan purba. Mesir. Mesir. Cuma di Malaysia pun ana tengok perubatan Cina, depa duk jual direct selling apa semua ni. Depa kata ni ubat hilang lelah, hilang penat apa semua. Tengok jual lakulah. Jadi satu hari terasa terlintas hati, ambil saya gunting, buka-buka tengok memang jintan manis. Jintan manis. Dia itu perubatan ginseng Cina punya ni. Dan dijual secara pasaran. Depa mengut keuntungan yang begitu banyak. Rupanya jintan manis ya. Untuk apa? Untuk rawat orang berjangkit penat lelah. Ni saya tak kena bayar apa. Amal ya. Lagipun dia tidak ada apa-apa kesan sampingan. Letak gula sikit saja. Rebus bagi lama lagi bagus. Kalau paket kecil tu sesuai untuk satu cawan teh. Kalau hak penat teruk sangat, jerang banyak, buh lamplah. Minum sehari 3 kali, insya-Allah. Insya-Allah. Kalau budak-budak kecil-kecil dia akan muntah keluar. Tak perlu nak bawa pi di hospital nak sedut gas. Ni masuk saya ni tahap hak sedut gas tu. Ni petua ni memang perubatan purbakala Mesir. Ya, balik dari sini. Bab yang kita kata dalam kita masih bab dalam kedahsyatan dan kengerian hari kiamat. Muka surat, kalau kitab saya ni muka surat 64. Abu Ja'far meriwayatkan dengan sanad daripada Ibnu Abbas, itulah sepupu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata bahawa Nabi bersabda, lam yakun nabiyyun qud illa kana lahu da'watun mustajabah faja'alaha fid dunya wa inni istakhba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah ala wa ana sayyidu walad Adam wala fakhra wa ana awalu man tanshaqqu anhu al-ard wala fakhra wa liwa'ul hamd biyadi yaumal qiyamah tahtahu Adam wa man dunahu minal bashar wala fakhr summa yashtaddu al-ghamam wal karbu fin nas yaumal qiyamah fayatuna Adam alaihi salam fayaqulu ya abal bashar ishfa' lana ila rabbik liyaqdi bainana fayaqul lastu hunak anni qad ukhrijtu minal jannah bi khati'ati wa laysa yahummuni yawmal illa nafsi walakin alaikum bi Nuh fa innahu awwalul mursalin fayatuna Nuhan alaihi salam wa yaqulun ishfa' lana ila rabbik liyaqdi bainana fayaqulu lastu hunaka anni qad da'awtu da'watan aghraqtu biha ahlal ardi wa innahu laysa yahummuni yawmal illa nafsi walakin u'tu ila Ibrahim ila Ibrahim alladhi ittakhadallahu khalila fayatuna Ibrahim alaihi salam fayaqulu ishfa' lana ila rabbik liyaqdi bainana fayaqulu lastu hunaka inni qad kadhabtu fil islam thalatha kadzabat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was-salasatu jadala bihinna an dinillah ihdaha qawluhu ta'ala
فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم والثانية بل فعله كبيرهم هذا والثالثة قوله لامرأته إنها أختي وليس يهمني يوم إلا النفس ولكن أؤتوا موسى الذي كلمه الله تكليما فيأتون موسى فيقول اشفع لنا إلى ربك ليقضي بيننا فيقول لست هناك إني قتلت نفسا بغير حق وإني لا يهمني اليوم إلا النفس ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته فيأتونه فيقول اشفع لنا إلى ربك ليقضي بيننا فيقول لست هناك إني اتخذت أنا وأمي إلهين من دون الله وإني لا يهمني اليوم إلا النفس ولكن أرأيتم لو كان أحدكم بضاعة فجعلها في الكيس وختم عليها كان يصل إلى ما في الكيس حتى يفض الخاتم فيقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم ختمت به الأنبياء وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ائتوه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتيني الناس فيقول نعم أنا لها حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضى فيلبث ما شاء الله أن يلبس فإذا أراد الله أن يقضي بين خلقه نادى مناد أين محمد وأمته فنحن الآخرون في الدنيا وأولهم في الحساب يوم القيامة فأقوم أنا وأمتي فيفرج لنا عن طريقنا فنمر غرا محجلين من أثر الطهور ويقول الناس كادت هذه الأمة أن تكون كلها أنبياء ثم أتقدم إلى الباب الجنة فاستفتح فيقول من هذا فأقول أنا محمد رسول الله فيفتح لي فأدخل فأخذ لربي ساجدا وأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد قبلي ولا يحمده بها أحد بعدي فيقول ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعط واشفع تشفع فأرفع رأسي فأشفع لمن كان في قلبه مثقال شعيرة أو ذرة من الإيمان يعني من اليقين مع الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadis yang panjang tuan-tuan, mencontohkan suasana syafaat, memohon syafaat, nak menggambarkan betapa betuahnya kita hari ini sebagai umat Nabi Muhammad. Kita tengok, tidak seorang Nabi melainkan ia mempunyai doa yang mustajab, yang tidak ada halang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semuanya sudah menggunakan doa itu di dunia. Siapa? Nabi-Nabi dan Rasul, bermula pada Adam sampailah Nabi Isa alaihi salam, semua dah pakai dah keistimewaan itu. Sedangkan saya, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih menyimpan doa itu untuk saya gunakan sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Nabi lain tak boleh bagi syafaat illa Nabi kita. Ni kita masuk Maulidir Rasul, patut-patut kita, maknanya ribu-ribuanlah kita berselawat ke atas Nabi. Kita tengok sepatut-patutnya apa terima kasih kita kepada Nabi. Nabi kata hak lain dah tak boleh dah kecuali aku yang memberi syafaat kepada umatku. Ingat bahawa sayalah yang terkemuka dari semua anak-anak Adam itu, sehingga kan Allah meletakkan Nabi di sebelah namanya di arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tak letak Adam, Allah tak letak Nabi-Nabi lain, tapi Allah Muhammad. Ingatlah bahawa sayalah terkemuka dari semua anak Adam, dan itu bukan bangga, dan saya juga yang pertama bangkit daripada bumi. Semua kiamat makhluk yang pertama akan dibangkitkan ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
juga bukan kerana bangga. Bukan aku nak cerita ni, maksudnya bukan aku cerita ni sahabat aku ni hebat, tapi itu anugerah Allah. Nabi sendiri tak rasa bangga. Kita ada pangkat sikit nak tunjuk cerita ke orang, Allahu Akbar. Nabi sendiri keistimewaan. Dia kata bukan aku cerita ni sebab nak bangga. Tak. Ini keistimewaan yang Allah bagi. Kadang-kadang kita tak teramana pun, tapi orang tak apa, bubuh dalam Facebook, bubuh tu lebih-lebih lagi. Tengok lagi. Dan panji Ahmad di tanganku, alhamd, di tanganku pada hari kiamat yang di bawahnya ada Adam dan anak cucunya. Juga tidak berbangga dengan itu. Kita tengoklah, kita baca Isra' Mi'raj apa aja. Nabi apabila sampai di Masjidil Aqsa, Nabi jadi imam yang dimakmumkan oleh para nabi-nabi di belakang. Macam mana dia bangkit mayang dengan Nabi itu kerja Allah Ta'ala, bukan kerja kita. Tak ada fikir. Beriman sudah. Kalau nak fikir, gila. Cukup. Jadi kita tengok di situ pun peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi berimam, menjadi imam kepada nabi-nabi dan rasul-rasul lepas itu. Sebab itulah Nabi Isa AS pun, Nabi yang terakhir yang masih hidup hari ini, akan turun ke bumi, akan menyempurnakan, melaksanakan syariat Nabi Muhammad. Sedangkan dia dibekalkan kitab Injil. Dia Nabi, dia Rasul, dia ada Injil. Tak, dia tinggal Injil. Bahkan dia di antara tindakan Nabi Isa, dia akan membakar kitab Injil yang ada di dunia hari ini. Lepas tu dia pandu apa? Dia pandu Al-Quran. Dia ikut Al-Quran. Lepas tu sangat peliklah kita manusia hari ini yang jadi umat Nabi Muhammad tak mau ikut Quran, tak mau pegang Al-Quran. Sangat pelik. Nabi Isa, Nabi dan Rasul nak ikut Quran, tiba-tiba kita hari ni tak mau ikut Quran. Duk cari dalam, cari pusing, tak mau ikut Quran. Ini sangat-sangat pelik. Manusia yang sangat pelik. Balik sini. Juga tidak bangga dari itu. Pada hari kiamat, kesukaran dan kerisauan manusia akan bertambah dahsyat sehingga mereka datang kepada Nabi Adam AS dan berkata, wahai Abul Bash, itu ayah kepada semua manusia, berikan syafaatmu, bantuanmu bagi kami di soal-soal pada masyarakat. Pakat bergerak pergi jumpa Nabi Adam bagi kami dengan minta kepada Tuhan supaya segera menyelesaikan kami ini. Tolonglah, tak tahan dah duduk di padang mahsyar. Sebab tu di padang mahsyar ni kita kata peluh sampai ke hidung, sampai lepas sebenarnya. Sebab tu kita kata siapa yang berpeluh dalam melakukan taat kepada Allah di dunia, insya-Allah dia tidak akan berpeluh di padang mahsyar. Sesiapa yang berpeluh kerana melakukan taat kepada Allah di dunia, jangan rasa apa. Alhamdulillah, insya-Allah orang tu tidak akan berpeluh di padang mahsyar. Sesiapa yang berpeluh di padang mahsyar, petanda tak baik. Petanda tak baik. Wal'ayazubillah, kita minta lindung. Jadi sebab tu kita dalam melakukan ketaatan sampai peluh dan sebagainya, tak ada apa. Contohnya tengah-tengah sembahyang elektrik putih, peluh. Apa peluh? Tak apa. Ingat dalam kepala kita, peluh kita tu, atau kita pergi Mekah sampai peluh, ya Allah, biarlah aku berpeluh di dunia, jangan aku peluh di padang mahsyar. Pergi jumpa Nabi Adam, apa Nabi kata? Nabi Adam kata, itu bukan bahagian saya, aku tak boleh buat apa. Saya telah diusir dari syurga kerana dosaku. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Allah perintah jangan duk pi hampir pokok khuldi ni. Fatakuna minadh zalimin, tapi dengan pujuk rayu syaitan, dengan godaan juga daripada Siti Hawa tok kita, akhirnya dia pi pokok tu, bukan cakap pi, makan buat. Nabi Adam dia kata, aku dah buat silap. Anda buat silap. Dan kini aku tidak memikirkan sesuatu kecuali diriku sendiri. Aku belum tentu aku pun selamat. Itu Nabi Adam. Tengok lagi. Lebih baik hampa pi kepada Nabi Nuh AS. Ini tokoh-tokoh di kalangan Nabi dan Rasul. Kerana ia sebagai Nabi yang pertama yang diisytiharkan oleh Allah. Maka mereka pergi kepada Nabi Nuh berkata, tolonglah kami minta kepada Tuhan supaya lekas membebaskan kami. Tolong hisap, tolong timbang amalan. Begitu. Jawab Nabi Nuh AS, bukan bahagianku, ku tak boleh buat apa.
Saya telah mendoakan penduduk bumi sehingga tenggelam semuanya. Tu Nabi Nuh doa. Ketika kaum dia tak mau beriman, caci maki pada dia doa pada Allah, menyebabkan Allah turunkan hujan daripada langit, Allah keluarkan air daripada bumi, tenggelam. Yang tinggal dalam bahtera tu saja, setengah kata 40, setengah kata 80 orang. Hak tu yang hak Allah musnahkan Nabi. Berlaku tu apa? Doa Nabi Nuh. Nabi Nuh berdoa, Allah mustajab. Allah musnahkan. Nabi Nuh kata, dia kata, aku mendoakan penduduk bumi sehingga tenggelam semuanya, dan kini tidak ada yang aku fikirkan kecuali diriku sendiri. Aku pun tak boleh buat apa-apa. Aku dah pakai dah doa aku. Tetapi kamu lebih baik pergilah kepada Nabi Ibrahim Khalilullah. Khalilullah, kekasih Allah. Ni semua hebat-hebat ni. Maka pergilah penduduk bumi ketika itu, pergi ke mana? Pergi cari Nabi Ibrahim dan berkata, tolonglah kami di sisi Tuhan, di sisi Allah, supaya segera memutuskan urusan kami. Tolong, nak berapa tak tahan dah duduk. Kita kata macam-macam orang sakit dan kita, bila aku nak mati ni? Bila nak mati? Duk sakit, kadang-kadang orang sakit ni kata, bila nak mati? Tak mati lagi. Oh ni bagaimana sengsaranya pada kehidupan di padang mahsyar. Dah bangun tu, tapi kita kata nak tunggu, nak hisap tu. Nak hisap tu tak tahu lagi, nak ke syurga ke neraka tak tahu lagi, tapi tak tahan. Sebab tak tahan dengan suasana di padang mahsyar itu. Cuma Allah bagi kelebihan. Di padang mahsyar boleh tengok dah, Allah akan panjangkan tengkuk. Dua golongan. Sudah pasti golongan ini akan dijaga pelihara oleh Allah. Yang pertamanya ialah golongan orang yang berada di saf yang pertama sembahyang. Berebut tuan-tuan. Nabi kata, kalaulah diperlihatkan ganjaran pahala saf yang pertama, dia akan sanggup berdiri sepanjang hari nak dapatkan giliran. Hak saf pertama ni jangan duk sila, kita rebut dulu. Ni kadang-kadang sila tak apa, sila untuk makan tak apa, sila untuk minum tak apa. Tapi sila untuk saf pertama jangan. Kita rebut dulu. Sebab apa? Pada hari kiamat Allah akan panjangkan tengkuk. Ada keistimewaan. Yang keduanya, tukang azan, muazzin, tukang bang. Juga kelebihan Allah akan perlebihkan mereka di pada hari kiamat. Jadi berebutlah tuan-tuan. Kalau Tok Bilal tak ada, alhamdulillah, kita masuk bang. Dah sungguh tuan-tuan. Hak tu pahala lebih ni. Kadang-kadang Tok Bilal dia daripada bagi elon tiap bulan, dia terpaksa melaksanakan tugas. Kita memang sewaktu tak ada, pergi bang. Tapi kalau dia ada minta izin kat dia lah. Tapi tengok agak suara tu, tengok macam mana. Suara kita kata agak orang boleh main masjid lah. Agak orang boleh masjid. Maksudnya suara ni dan mempengaruhi. Cari hak suara sedap, hak suara sedap. Dia dengar azan. Kita tengok bagian Mak Saleh tu dengar, dia pun teriak tuan-tuan. Cuma tak tahu apa. Tapi disebab azan tu sendiri dia menyentuh jiwa sebenarnya. Kita kalau dengar azan tak sentuh jiwa ni memang teruk. Kita duk kata manusia sebelah Eropah sana teruk, kita dengar bang lalu buat ya Allah, 2 kali 5 takut teruk lagi dah tu. Ni tukang bang tuan-tuan, berebut. Jadi kita pun hak bang tu, sebab tu dia istighfar dulu, takut-takut riak, ujub tuan-tuan. Riak, ujub. Bahkan kita kata disunatkan azan ni kalau kita pergi tengah bendang, duduk di kebun sawit ke pas kita masuk tu, sunat bang. Dan ketika itu kita sembahyang kan dimakmumkan oleh para malaikat. Malaikat akan ikut kita, jin Islam akan ikut kita sembahyang. Disunatkan kita bang. Di tengah laut, kita duduk tengah padang tangkap ikan, masuk tu bang tengah laut, kita sembahyang, adalah malaikat akan ikut kita. Dah teringat ni satu doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bodyguard dalam COVID ni, ialah kita baca doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Satu doa yang kita kata jangan kita lupa setiap kali nak keluar rumah. Sebab doa ini, apabila kita baca doa ini, Allah akan datangkan bodyguard. Nak jaga kita, Allah akan datang.
Apa Nabi ajak pada kita? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau kita baca dalam surat tu ada, baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Jadi kita dalam suasana pada hari ini, kita sebelum keluar rumah baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nabi menyebut siapa baca dia akan dijaga, didatangi oleh pengawal daripada dia mula keluar rumah sampai dia masuk rumah balik. Kecil ke tuan-tuan? Inilah pengawal peribadi kita. Baca tuan-tuan, doa yang Nabi ajar, kelebihan yang sangat besar. Balik sini, pergi jumpa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, tolonglah kami di sisi Tuhan supaya segera memutuskan urusan kami. Lalu jawab Nabi Ibrahim alaihi salam, itu bukan urusanku, aku tak boleh buat apa juga. Aku tak boleh buat apa, sebab saya telah berdusta 3 kali. Dusta yang macam mana? Ada dusta yang diboleh, tapi kita tengok apa dustanya. Lalu Nabi menyebut ketiga itu kerana mempertahankan agama Allah. Bukan saja-saja bohong, tapi nak mempertahankan agama Allah, tapi berbentuk macam dusta. Yang pertama, ketika diajak ke upacara kaumnya, ialah sembah berhala apa semua di zaman ketika itu, dia menyatakan inni saqim, sesungguhnya aku sakit. Tak boleh pilih aku demam, tapi tak bolehlah hadir dalam majlis kita kata melakukan maksiat dengan Allah Ta'ala. Itu pertama, habaq dia sakit. Sebenarnya benda majlis yang buat itu majlis yang menyekutukan Allah, mensyirikkan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mana? Ketika ditanya padanya bahawa yang merosakkan berhala-berhala itu hanyalah yang terbesar. Kita tahu bahawa apabila ditanya siapa katok berhala apa semua ni, Raja Namrud semua, dia kata hampir tengok besar sekali kapak duk sabda. Pergi tanya dia, sedangkan dia yang pergi katok. Tanya kapak tu, memang kena katok pun. Sebab apa? Sebab mereka syirik, sekutu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam dusta, ya dusta, tapi dusta dalam mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiganya, ketika isterinya akan diganggu oleh raja yang zalim, lalu ia berkata, ini adalah saudaraku, adikku, sedangkan bini dia. Tengok gitu. Kerana itu kini tidak ada sesuatu yang merisaukan hatiku kecuali bagaimana nasibku. Aku pun belum tentu selamat. Tu Nabi Ibrahim kata, Khalilullah, rasa belum selamat. Yang kita duk zon selesa ni macam mana ni? Hak tadi cerita Nabi Adam rasa tak selamat, Nabi Nuh rasa tak selamat, Nabi Ibrahim rasa tak selamat. Ni tengok pula Nabi Musa pun rasa tak selamat. Yang kita berasa selamat ni lagu mana? Kita ni siapa? Ini persoalan. Tengok lagi. Kemudian yang berada di padang mahsyar bergerak kepada Nabi Musa AS, Kalimullah, yang langsung mendengar firman-firman Allah. Maka mereka langsung bertemu Nabi Musa, minta tolonglah kami gunakan syafaatmu untuk menghadap kepada Allah supaya menyelesaikan urusan ini. Jawab Nabi Musa AS, itu bukan urusanku. Saya pernah membunuh orang tanpa hak. Ini pun dalam sebelum dia melarikan diri ke Palestin, jumpa Nabi Syuaib apa semua tu, ada maknanya pemuda orang kuat Firaun ni, mai duk hina Islam, pas bila kilah Gusti tumbuk kata mati. Jadi dinasihatkan supaya Nabi Musa, hang tinggal, hang keluar pada Mesir. Kalau duduk Mesir lagi, faham sajalah, hang bunuh ni orang kekasih kepada orang penting kepada Firaun. Tapi sebab kurang ajar, menghina agama Allah, kilah bunuh, tuan-tuan. Itu di antaranya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok lagi, itu bukan urusanku. Saya pernah membunuh orang tanpa hak dan kini aku tidak memikirkan kecuali nasib diriku. Tetapi kamu pergilah bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam.
Maka segeralah mereka pergi kepada Nabi Isa dan berkata, berilah syafaatmu, mintalah kepada Tuhan, kepada Allah supaya segera meringankan penderitaan ini. Jawabnya, saya telah diangkat bersama ibuku oleh orang-orang sebagai Tuhan. Aku nak baca macam mana ni? Orang kata aku Tuhan, mak aku Tuhan. Sebab dia pok-pok Kristian lah. Pok-pok Kristian. Dan kini tidak ada sesuatu yang merisaukan aku kecuali urusanku sendiri. Tetapi bagaimana pendapatmu kalau ada barang yang terbungkus sendiri tetapi dapat mencapai barang itu dan tidak dibuka penutupnya? Maknanya satu benda yang jenilah, tak, yang masih tertutup. Apa cari orang ni? Orang maksudnya benda ni yang tertutup, yang terpelihara. Jawab mereka, tidak. Maka ia berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah penutup bagi semua nabi-nabi. Dialah penutup bagi semua nabi-nabi, dan Allah telah mengampunkan baginya apa yang lalu dan apa yang kemudian. Allahu akbar. Ampi cari hak ni. Hidup dia Allah ampun, sebelum beranak dah Allah ampun, sampai kepada wafat pun Allah ampun. Lebih baik kamu pergi kepadanya. Nabi SAW bersabda, maka datanglah orang-orang itu kepadaku. Lalu saya menjawab kepada mereka, baiklah saya yang akan membantu, baiklah saya akan membantu, sehingga Allah mengizinkan bagi siapa yang dikehendaki dan diredainya. Maka tinggallah sekehendak Allah. Kemudian bila Allah hendak menyelesaikan makhluknya, maka ada seruan, di manakah Muhammad dan umatnya? Allahu akbar. Di manakah Muhammad dan umat? Apabila doa Nabi Allah dah makbul, Allah panggil, mana Muhammad dan umatnya? Siapa umatnya? Kita lah golongan yang terawal akan masuk surga insya-Allah. Dan umat Nabi Muhammad juga wal'iyadzubillah, juga orang yang terawal masuk neraka, yang ahli maksiat. Jadi sebab itulah tuan-tuan, macam doa-doa ni hak usia maghrib senja apa semua ni tuan-tuan, jangan tinggal baca surah Dukhan tuan-tuan. Boleh tiap-tiap malam baca surah Dukhan. Sebab apa? Allah mendatangkan 70,000 malaikat mendoakan supaya Allah mengampunkan dosa kita. Bukan sikit tuan-tuan, 70,000 malaikat untuk doa kepada orang yang baca surah Dukhan sebelum tidur. Ini surah penting tuan-tuan. Begitu juga kita kata surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk dan surah Sajdah ini, dia akan menjadi apa? Tukang jawab dalam kubur. Apabila masuk dalam kubur, surah ni akan hak di kita duduk talqin ma rabbuka wa ma yabiduka, malaikat mai-mai tu, surah ni akan jawab. Cukup tuan-tuan. Depa nak tolong jawab pakai kita, tapi kita kena bersahabat dengan depa lah ni. Bersahabat macam mana? Baca tiap-tiap malam. Tak larat. Ni, tak larat lagi nak selamat dalam kubur tu. Tak larat lagi 70,000 malaikat. Dengan sebab kita selesai kita baca surah Dukhan, Allah mendatangkan, menurunkan 70,000 malaikat akan minta ampun bagi kita. Allahu akbar tuan-tuan. Sebab itu surah-surah Al-Quran ni mempunyai keistimewaan sendiri, kelebihan itu sendiri. Jadi beratkanlah diri, paksakanlah diri. Sebab tu setengah-setengah masjid lepas mayan syak dia baca suratul Mulk, baca ramai-ramai. Sekurangnya kita kata boleh kita kata kalau kita mati, dia akan tolong jawab kepada kita. Dia sebagai apa? Peguam bela kepada kita. Syafi'un musyaffa'. Quran ini menjadi peguam bela. Salah satu surahnya ada surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadil mulk tu. Baca tu tuan-tuan. Balik sini. Di manakah Muhammad dan umatnya, maka kamilah yang terakhir di dunia dan yang pertama-tama hisabnya pada hari kiamat. Lalu aku berdiri bersama dengan umatku, maka umat-umat itu membuka jalan untuk kami sehingga ada satu suara, hampir sahaja umat ini semuanya merupakan nabi-nabi. Allahu akbar. Kemudian aku maju ke pintu syurga Allah
dan mengetuknya. Lalu ditanya, siapakah itu? Jawabku, Muhammad Rasulullah. Lalu dibukakan dan segera aku masuk bersujud kepada Tuhan serta memuji kepada Tuhan dengan pujian-pujian yang belum pernah diucapkan oleh seseorang pun sebelumku. Allahu Akbar. Sujud dalam keadaan memuji, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuba bayangkan tuan-tuan, Nabi sendiri pun sujud memuji kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala apabila merasakan betapa nikmatnya syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Nabi tengok dah Isra Mi'raj, ni betul-betul nak duduk di sana. Sehinggalah kita kata disebut memuji kepada Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah diucapkan oleh seseorang pun sebelumku. Kemudian aku diperintah, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu dan katakanlah, aku akan dengar. Itulah Allah. Dan mintalah, akan diberikan, dan berikan syafaatmu akan diterima. Maka saya memberikan syafaatku kepada orang-orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarrah ataupun jagung daripada iman, keyakinan di samping bersyahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar tuan-tuan. Isfa' lana, isfa' lana. Inilah kita tuan-tuan, kita mengharapkan syafaat Nabi. Jadi nak bagi harap syafaat Nabi macam mana? Dunia Allah bagi ini, perbanyakkanlah berselawat tuan-tuan. Sebanyak mungkin, semampu mungkin. Banyaklah berselawat. Apatah kita masuk kita bulan Rabiul Awal ni tuan-tuan, perbanyakkanlah. Nak habaq macam mana? Cuma ulama-ulama dulu dia berikhtiar. Dia dengan burdahnya, dengan berzanjinya, berqasidahnya, itu wasilah. Kalau tanya medali mana, memang tak ada lah. Cuma ijtihad ulama bagaimana nak berselawat kepada Nabi, nak membesarkan Nabi. Sebab tu ada berbagai-bagai selawat, tifrijiyah dan selawat sa'adah, berbagai-bagai selawat tuan-tuan. Ulama nak menggambarkan cinta kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kadang-kadang sampai buat buku yang begitu tebal, selawat saja. Selawat saja. Jadi kita mengajak dan menyeru kepada hadirin dan hadirat sempena bulan ni, perbanyakkanlah berselawat. Selawat itu supaya Nabi lebih kenal kita. Kita tak jumpa dia tuan-tuan, tak jumpa dia, tapi dengan selawat, itu sebenarnya Allah akan mendoakan, rahmat Allah akan turun kepada kita. Siapa selawat kepadaku sekali, Nabi kata, Allah akan mendoakan kepadanya dengan 10 rahmat. Dan malaikat juga akan mendoakan kepada kita. Tak mau kalau kita tuan-tuan. Jadi perbanyakkanlah berselawat sedaya mampu tuan-tuan. Tengok sikit lagi, sebab lama tak jumpa, kita publish lagi tang ni. Kita percepatkan. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika masuk ke masjid berjumpa dengan Ka'abul Ahbar, sedang memberi nasihat kepada orang-orang. Maka Sayyidina Umar berkata kepadanya, kepada Ka'abul Ahbar ini, berilah kami nasihat dan cerita-cerita yang menambah takut kami kepada Allah. Ni subhanallah, ahli syurga minta sahabatnya tolong nasihat benda-benda yang menyebabkan aku rasa insaf, aku rasa takut kepada api neraka Allah. Ni bukan nampak baiknya kita semua minta nak baik tak. Sini umat mula dulu, hang tolong beritahu Ustaz bagaimana suasana api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Ka'abul Ahbar berkata, sesungguhnya ada malaikat-malaikat yang dijadikan oleh Allah berdiri tegak, tidak pernah membongkokkan punggung mereka. Berdiri tegak, tak pernah membongkokkan punggung mereka. Dan yang lain tetap sujud, tidak pernah mengangkat kepalanya sehingga ditiup serunai sangkakala. Ni daripada mula jadi sampai lah. Dan mereka bertasbih. Subhanakallahumma bihamdik ma abadnaka haqqa ibadatik wa haqqa ma yanbaghi laka an ta'buduk. Tengok, malaikat ni duduk dalam keadaan memuji kebesaran Allah. Subhanakallahumma bihamdik
Maha suci engkau ya Allah, segala puji bagimu. Ma'abadnaka. Dan segala puji pun tidak dapat beribadah kepadamu sepenuh ibadah yang layak kepadamu, yang layak bagimu untuk disembah. Ini zikir. Kita baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, itulah. Ini. Tapi malaikat ketika sujud, cuba bayangkan, sebab tu semayang kita, duk semayang ni gabungan ibadat malaikat. Allah bagi kat kita semua. Cuma kita tak capai dah. Cuba bayangkan dengan berdiri sejak dia jadi sampai kiamat. Dari ada malaikat yang sentiasa rokok, ada malaikat yang sentiasa sujud. Jadi Allah bagi kat kita semua. Dan bacaan sembahyang itulah bacaan yang dibaca oleh para malaikat, memuji Allah, membesarkan Allah. Allah bagi kita semua. Allahu Akbar. Tapi kena faham betul-betul lah konsep sembahyang tu. Hayati sembahyang betul-betul. Sembahyang itu seolah kita mi'raj kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi nak mi'raj tu pergi jumpa Allah, menghadap Allah, satu-satu ibadat yang tanpa perantaraan Jibril. Sembahyang. Tapi nak habaq macam mana, nak bagi capai, nak bagi rasa betapa besarnya sembahyang tu sendiri. Kalau faham betul-betul tentang Allahu Akbar, hak fardunya terjaga, hak sunatnya terpelihara. Kita bukan setakat fardu, bahkan hak mana sunat kita akan laku kerjakan. Hakikat sembahyang itu sendiri. Dan kita tengok konsep dalam mencegah kemungkaran pada hari ini, bukan nak kena keluar belanja banyak sangat. Tak perlu kelulusan Dewan Parlimen, tuan-tuan. Jaga sembahyang. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang boleh mencegah fahsyak dan munkar. Yang berlaku jenayah, yang berlaku macam-macam di luar masa tak sembahyang, tuan-tuan. Tak sembahyang. Mungkin sembahyang pun sembahyang yang disebut oleh Allah fawailul musallin. Mungkin dari segi bacaannya tak betul. Di segi kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dari segi perbuatannya tak betul. Cuma ada seorang ustaz itulah, dia suruh baca tahiyat ikut tajwid, tu kurang tepat lah tuan-tuan. Yang kita kata yang ikut tajwid ni baca Fatihah dan surah-surah tu, tapi duk suruh baca tahiyat, baca tajwid, kacau tu. Tapi ada satu video tu, walau bagaimanapun baca tahiyat tu kena baca betul lah. Maksudnya dari segi syaddahnya, dari segi sebutannya, jangan sampai baca macam baca Fatihah tu. Ni sampai kata tak sah kalau baca tahiyat tak baca macam Fatihah, tak ikut tajwid. Kacau tuan-tuan. Tajwid ni adalah yang melibatkan Al-Quran, melibatkan Al-Quran saja. Azan ikut tajwid tak ikut, tuan-tuan. Hayya 'alas solah panjang, kalau panjang betul tu tak ada. Dia hukum tu hukum harus. Cuma jagalah baca tahiyat tu baca elok-elok lah, segi baris dia, sebutan hurufnya, syaddahnya, jaga elok-elok lah. Jangan baca cincang-cincang, sebab dia rukun bacaan. Rukun bacaan. Jangan sampai kita kata nak samakan dengan pembacaan Fatihah, pembacaan surah-surah yang lain. Ada satu video yang tular di luar sana. Balik pada sini. Jadi sembahyang yang kita lakukan itulah cara beribadahnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Doa yang dibaca. Kalau kita nak baca doa ni pun ketika sujud, sila. Sebab doa ini yang dibaca oleh malaikat Allah taala. Subhanakallahumma bihamdik ma abadnaka haqqa ibadatik wa haqqa ma yanbaghi laka an ta'bud. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, neraka jahanam akan diperdekat pada hari kiamat lalu bergemuruh, dan bila telah dekat ia bergemuruh dengan satu suara, dan di saat itu tidak ada seorang nabi ataupun orang yang mati syahid, malaikat ia bertekuk lutut jatuh, menunjukkan takut, tuan-tuan. Ahli syurga dah tu. Maka tiap nabi, saya tidak minta kecuali keselamatan diriku, sehingga Nabi Ibrahim lupa kepada Ismail, lupa kepada Nabi Ishak, sambil berkata, ya Allah, aku Khalilullah Ibrahim. Disebut lupa dah anak dia. Dan pada saat itu andaikan engkau, hai putra
khata mempunyai seperti amal 70 nabi. Siapa kata Ka'ab bin Ahbar kata, kalaulah hang ni amalan hang sama dengan 70 nabi, nescaya engkau mengira bahawa dirimu tidak akan selamat. Allahu akbar. Sebab itulah tuan-tuan, satu doa yang jangan lupa sehari 3 kali Nabi sebut, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Baca sehari 3 kali paling kurang. Sebab apa? Siapa yang membaca doa ni dijamin untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jangan tinggal tuan-tuan. Sebab apa? Kita minta maknanya pada syurga dan jatuh jauh daripada api neraka. Termasuk Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan tinggal. Ni doa-doa yang maksud. Rabbana atina ni Nabi baca ketika duk tawaf Kaabah, tuan-tuan. Ni doa yang sangat maksud. Jadi 70 Nabi pun, nescaya engkau mengira bahawa dirimu tidak akan selamat, maka menangislah semua yang hadir, termasuk Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar melihat keadaan tu, tengok ada semua pakat teriak. Sayyidina Umar kata apa pula? Wahai Ka'ab, berikanlah kepada kami khabar yang menggembirakan pula. Takut tadi tuan-tuan. Sesungguhnya bagi Allah ada 313 syariah. Tidak seorang yang menghadap kepada Allah dengan salah satu syariat itu asal disertai dengan kalimah la ilaha illallah, melainkan kamu tahu besarnya rahmat Allah, nescaya kamu malas beramal. Allahu akbar. Maksudnya tak? Buat sikit dapat pahala banyak. Buat sikit macam tadilah. Dengan sebab baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, Allah datangkan malaikat jadi pengawal kita daripada kita mula keluar rumah sampai masuk rumah. Termasuk kita kata kelebihan surah Ad-Dukhan, Allah akan datangkan 70,000 malaikat akan minta ampun pada kita. Baca surah Dukhan berapa minit saja, tapi dengan pengampunan Allah. Termasuk baca surah Kahfi, seminggu Allah akan ampunkan dosa seminggu. Allah akan padam. Dengan kita nak baca surah Kahfi lebih kurang 30 minit, 40 minit itu tuan-tuan, dengan Allah nak ampunkan dosa seminggu. Allahu akbar, tuan-tuan. Sebab tu kalau kita tahu nampak betul-betul tadi, macam termasuk kita saf pertama tu, tukang azan apa semua tu, aku buat dah hari ni, jadi soalan tu aku dah buat dah, begitu, cukup dah, sudah begitu. Contoh kita kata mayang duha 12 rakaat, Allah akan bina mahligai dalam syurga. Aku buat dah, aku ada mahligai dah, aku pergi duduk apa ni, bukan dia nak rasa nak tamak, nak buat lagi. Jadi itu dia akan malas beramal. Wahai saudaraku, bersiap-siaplah menghadapi hari kiamat dengan amal soleh. Perbanyakkan amal soleh. Ni kita kata dalam keadaan satu lagi kita kata kawan-kawan kita yang mati apa semua ni COVID, nak pergi kubur tak boleh. Mayang ghaib. Apa masalah? Tak ada masalah apa. Mayang ghaib. Inilah kita nak tolong kawan-kawan kita. Ni kita duduk berkawan, duduk depan sakat WhatsApp. Mayang. Tak boleh kita kata berdepan mayang ghaib. Oh, ustaz dia mati seminggu. Ya, Nabi pun semayang seminggu. Ada yang kita kata kalau kita baca sirah, bagaimana seorang yang tukang cuci Masjid Nabawi mati seminggu dah. Nabi tanya dia, mana ni tukang cuci? Dia kata, ya Rasulullah, dia meninggal. Rasulullah, hampa tak abang, bahasa kita lah, hampa tak abang kat aku lah, minta maaf lah, kami ingat dia ni orang tak penting. Rasulullah berubah muka, tanya mana kubur dia, dia tunjuk di belakang. Rasulullah pergi semayang di atas kubur. Tu dia kata dalil boleh semayang, tapi hak tu mayang hadir lah. Tapi kita ni nak pergi kubur tak boleh, mayang lah gaib. Ataupun kubur tu kita kata yang COVID ni, apabila mereka dah selesai simpan apa semua, boleh pergi mayang atas kubur, hadir tu, hadir mayang, tak salah apa. Inilah yang kita boleh bantu tuan-tuan. Dan jauhilah maksiat, sebab tidak ada lama engkau akan menghadapi hari kiamat dan menyesal terhadap masa hidupmu yang terbuang sia-sia. Ketahuilah bahawa bila engkau mati, berarti telah tiba hari kiamatmu.
Sebagaimana kata Al-Mughirah bin Syu'bah, kamu menantikan hari kiamat, padahal kiamat itu ialah saat kepada kematianmu. Duk tunggu kiamat jauh ni, mati itu kiamat lah tuan-tuan. Jadi setakat itu saja perkongsian kita pada malam ni. Jadi insya-Allah mudah-mudahan akan menjadi manfaat kepada kita dalam suasana Covid dan sebagainya. Perbanyakkanlah. Allah datangkan suruh kita banyak berdoa. Doa, baca doa sebanyak-banyak tuan-tuan. Doa untuk diri kita, untuk ahli keluarga kita. Bacalah tadi. Mudah-mudahan doa saya sebut tadi, mudah-mudahan apa yang Nabi sebut akan menjadi keselamatan kepada kita. Wallahu alam. Yang baik itu daripada Allah, lebih kurang daripada anda sendiri. Mohon maaf daripada tuan-tuan. Semoga manfaatlah apa yang diperingatkan di melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau ada nak tanya apa tuan-tuan? Tak ada apa. Tugas tuan-tuan kena ajak baliklah. Ajak balik kawan-kawan kita, peringat balik. Buat pakat main lah. Pakat peringat tuan-tuan. Kalau kita sayang kat kawan kita, kalau kita tak pentingkan diri kita, marilah kita sama-sama memakmurkan kembali rumah Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min nafsin la tashba', min 'ainin la tadba', wa min du'a la sujabu lah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an. Allahumma adkhilna al-jannata bisyafa'atil Qur'an. Allahumma nawwir kuburana wa kubur abaina binuril Qur'an. Allahumma ilaika nashku wa iyyaka narju an tarfa'anna min al-bala wal waba wal mihan ma zahara minha wa ma batan ya arhamar rahimin wa ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna na'udzu bika min al-baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma shfi mardana wa mardana al-muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardana al-muslimin. Allahumma arham mautana mautana al-muslimin. Allahumma amin amin walhamdulillahi rabbil alamin. Man amila salihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallalil abid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.